Saya Muslimah Mansur, berumur 41 tahun, berasal dari Pahang dan kini menetap di Selangor. Saya mengidap severe depression dan juga anxiety. Okey, saya didiagnos pada tahun 2018. Sekitar tahun 2016 dengan 2017, benda ni berlaku secara tiba-tiba. Tiba-tiba saya rasa macam saya lost, saya rasa saya nak berkurung, saya tak nak jumpa orang. Dan waktu tu, tempoh yang paling saya ingat adalah waktu tu suami saya outstation dalam sebulan macam tu. And then dalam tempoh dia tinggalkan saya itulah, tiba-tiba saya rasa macam lost. Rasa nak berkurung dalam bilik, tak nak jumpa orang, saya tak buka telefon. And then dan masa tu jugalah saya tertanya-tanya apa sebenarnya yang jadi pada diri saya ni. And then saya cut semua social media sebab saya rasa macam terlalu serabut dengan social media. And then dalam masa yang sama saya banyak membaca lah sebab nak cari kenapa saya jadi macam tu. Dan masa itulah saya mula-mula jumpa test secara online untuk depression dan juga anxiety. Bila saya buat test tu, dia punya result tu, dia bagi tahu level tu severe. Jadi, bila kita tengok perkataan severe ni, memang saya sendiri waktu tu saya rasa macam level yang teruk lah. Tapi, saya sendiri tak boleh menerima benda tu. Dan saya anggap tu macam test tu sebagai satu benda yang tak valid lah. Waktu tu saya diamkan aja, saya tak bagi tahu siapa-siapa, saya simpan seorang-seorang, even suami saya pun tak tahu waktu tu. Jadi bila dia balik daripada outstation and then saya diamkan benda tu, memang benda tu habis kat situ je lah untuk tempoh tu. Awal 2018 sekali lagi jadi benda yang sama. Ada beberapa faktor lah yang trigger jadi lagi benda yang sama. Saya rasa sangat down, lost lagi sekali. Dan waktu tu benda tu berlaku depan mata suami saya. Jadi Allah nak bantu. Dalam masa tu, secara kebetulan suami saya terbaca satu artikel tentang mental illness dan dia go through simptom-simptom yang disenaraikan dalam tu lah. And then bila dia tengok tu, semuanya memang ada pada saya waktu tu. Setiap satu tu semua ada. Macam mana saya punya reaction, macam mana apa perkataan-perkataan yang selalu saya sebut. Jadi bila dia tengok semua tu, dia notice yang dia perlu ambil action lah untuk bantu saya. Daripada situlah dia ambil keputusan untuk contact dengan Miasa. Masa tu kita tak tahu dia tak tahu nak pergi ke mana lah. Yang kita jumpa masa tu Miasa. And then set appointment dengan pakar dan pergi jumpa pakar. Masa tu lah baru tahu dan doktor diagnose saya memang mengalami severe depression dan juga anxiety. Okey, so dia berpunca ada dua, satu trauma dan juga satu trigger factor lah. Okey, untuk trauma tu ada beberapa perkara lah, trauma lampau yang tersimpan sebenarnya dalam diri kita ni. Jadi bila trauma tu memang dah ada dalam badan kita, dalam minda kita, so one day bila ada trigger factor, itu yang mencetus kepada apa yang saya alami sekarang. Salah satu daripada trauma yang pernah saya alami tu adalah saya pernah terlibat dalam satu kemalangan yang hampir meragut nyawa. Pada awalnya memang tak ada macam kita kata tak ada kesan emosi sangat sebab lepas aksiden tu saya memang lalui hidup macam biasa. Dan saya rasa macam okey lah, macam tak ada efek apa-apa. Tapi rupa-rupanya semakin lama benda tu semakin memberi kesan lah dari segi emosi. Bila ada trigger factor, dia macam bom jangka lah, dia meletup benda tu. Saya fikir macam tu lah sebab lepas saya aksiden tu saya tak ada ambil treatment macam counselling ke apa benda ke sebab aksiden tu teruk, memang sangat teruk. Saya almost macam lumpuh dari segi emosinya sebab umur kita masih muda waktu tu dan kecederaan tu melibatkan macam fizikal kita. Jadi sebenarnya secara tak langsung dia membuatkan kita rasa down sebenarnya dengan apa yang jadi tu. Tapi saya waktu awal-awal tu saya ignore semua benda tu. Saya rasa saya okey. Tapi benda tu rupa-rupanya lama-lama dia memberi efek lah kepada mental.
Jadi antara trigger factor dia adalah kerja saya. Saya duduk dalam bidang marketing dan training. Bidang ni memang sangat sibuk. Dia tak ada waktu office hour yang tetap tu, tak adalah. Memang ada office hour, tapi overload kerja tu biasanya kita akan kerja dari pagi sampai malam. And then weekend kita ada event. So masalah saya adalah saya seorang yang jenis perfectionist. Semua benda yang saya buat saya nak perfect. Jadi benda-benda macam tu yang membuatkan saya anxiety sebenarnya. Tapi waktu tu saya tak tahu saya anxiety. Dia ada pernah lah tempoh saya pergi dapatkan rawatan dekat klinik lah. Bila setiap pagi saya nak pergi kerja tu, jantung saya berdebar sampai tahap macam kita akan jadi sangat letih. Kita duduk atas katil tu macam kita kena henyak dekat dalam tilam. Dia punya tahap dia berdebar dan penat, letih dia tu. Tahun 2012 saya resign, and then dah tak ada lagi dah rasa-rasa yang macam tu berdebar ke apa ke, dah tak ada lagi dah. So saya lega lah. Tapi Allah takdirkan lepas pada saya resign, bisnes suami saya drop. Bila business drop, kita ada financial problem. Bila financial problem, memang kita akan banyak fikirlah nak settlekan komitmen, nak build up balik bisnes apa semua. So benda-benda macam tu memang membuatkan otak saya ni tak berhenti, macam almost sepanjang masa tu macam berdebar dengan kebarangkalian yang akan datang lah. Maksudnya macam apa lagi nak jadi lepas ni, apa lagi nak jadi lepas ni. Dalam masa yang sama, tak lama selepas tu Allah uji pula dengan konflik yang berlaku dalam hidup saya, melibatkan keluarga, melibatkan rumah tangga. Jadi konflik ni memang sangat, dia tempoh bagi saya, konflik yang berlaku ni adalah tempoh paling titik yang paling rendah sekali kat mana saya duduk. Titik paling rendah sekali waktu konflik tu berlaku. Yang pertama sekali yang paling mengganggu adalah masalah tidur saya. Okey, dia efek kepada kita punya tidur. Okey, dia bukan susah nak tidur. Dia ada tempoh kadang-kadang saya tak boleh tidur 1-2 hari, saya tak boleh tidur, ataupun dia ada tempoh yang saya nak tidur sepanjang masa. Memang tak boleh kita tak boleh nak kontrol benda tu. Cuba nak tidur macam mana pun dia tak dapat nak timing tu, memang tak boleh nak jadi okey. Even waktu dapatkan rawatan dengan doktor untuk masalah tidur ni, doktor dah pernah bagi sampai tahap doktor dah pernah bagi ubat tidur. Tapi dengan ubat tidur tu pun saya masih tak tidur untuk 1 ke 2 hari. Benda tu memang sangat-sangat menyakitkan dan merosakkan seluruh rutin seharian. Sebab saya dalam masa yang sama masih lagi perlu menguruskan anak-anak kecil dan juga anak yang bersekolah di asrama dan sebagainya lah. Kerana suami saya, dia banyak outstation. Jadi benda ni memang sangat-sangat mengganggu. Selain daripada tu, antara yang paling kritikal dalam tempoh kritikal setahun saya buat rawatan dengan doktor tu, memang saya sangat susah nak fokus, saya susah nak berfikir, saya susah nak buat keputusan, saya susah mengingat, dan banyak benda yang saya dah ingat pun saya akan lupa. Jadi benda-benda macam ni sangat mempengaruhi kehidupan seharian saya, macam mana saya nak menguruskan anak-anak. Sehinggalah paling kritikal sekali, tahap yang orang kata macam paling susah saya nak handle kehidupan saya adalah sehingga saya ada keinginan untuk bunuh diri. Sebab saya rasa saya tak boleh cope up lagi dah dengan semua yang berlaku dekat dalam hidup saya. Saya suka tentang bunga, jadi saya beraktiviti lah dengan bunga. Saya tanam bunga, saya gubah bunga. Daripada situ bermulanya saya dapat balik flow kehidupan yang macam agak normal lah daripada yang saya sakit sebelum ni. Memang dia sangat membantulah. Saya bermula dengan buat apa yang saya suka dan saya avoid trigger factor. Memang setiap step tu memang doktor guide lah. Macam mana saya nak buat, apa yang saya perlu buat, apa yang saya perlu elakkan. Jadi alhamdulillah dalam tempoh setahun juga saya buat healing method yang tu, banyak sangat perubahan yang saya alami. Dan saya juga challenge diri saya, fight saya punya anxiety.
Antaranya part yang saya susah nak jumpa orang, dan saya rasa ini hikmah jugalah. Sebab ada satu benda yang sangat saya nak buat dah lama dah. Daripada tahun 2005, saya memang impikan nak buat benda ni, tapi saya tak mampu nak buat sebab saya rasa saya tak ada kekuatan. Dan dengan anxiety ni, alhamdulillah, anxiety ni sakit yang rupanya memberi kekuatan kepada saya untuk buat benda ni, which is saya decide untuk pakai purdah. Dalam satu sudut tu memang mungkin orang akan kata macam pakai tak ikhlas ke apa ke, yang tu saya tolak tepi. Yang penting benda tu, niat tu memang datang daripada hati saya. Cuma saya buat keputusan tu di waktu yang saya rasa saya betul-betul perlukan lah. Sebab saya kena trik saya punya minda. Bila saya tak boleh nak jumpa orang, saya pakai purdah. Dia macam satu trik kepada minda saya, which is dia akan rasa macam orang tak nampak kau pun. Orang tak nampak kau. Macam tu. Seandainya lah rasa anda mengalami situasi-situasi yang sukar dalam hidup dan rasa perlu dapatkan bantuan ataupun rawatan, pertama sekali untuk masalah mental illness ni, jangan diagnose sendiri. Kena dapatkan nasihat ataupun rujuk dengan pakar, rujuk dengan psikiatris ataupun psikologis yang bertauliah. Cuba healing method, jangan hanya bergantung dengan ubat. Kena juga cuba healing method yang lain supaya kita punya proses penyembuhan tu lebih cepat dan juga memberi kesan yang baik pada diri kita sendiri. And then yang ketiga, dan yang ni yang saya kira paling penting, macam mana sekalipun kita sakit, macam mana sekalipun struggle kita untuk fight, sebab bila kita sakit ni memang kadang-kadang kita memang tak ada kekuatan langsung untuk bangun. Memang kita nak lay down sepanjang masa macam tu. Tetapi pertama, solat kena jaga, solat jangan tinggal. Dan yang kedua, berdampinglah dengan Al-Quran. Berdamping dengan Al-Quran ni maksudnya bukan sekadar baca, bukan sekadar mengalunkan ayat-ayat Al-Quran, bukan sekadar baca tafsir, tetapi tadabbur. Sebab even saya sendiri, bila saya cuba mendalami tadabbur, benda ni memang sangat memberi efek yang sangat besar dan sangat cepat untuk kita penyembuhan jiwa. Apa sekalipun yang kita lalui dalam kehidupan ini, berbalik kepada apa yang Allah dah utuskan pada kita dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah ada sebut Allazi khalaqal mauta wal hayata, yang menghidupkan, yang mematikan dan yang menghidupkan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum, siapa di antara kamu lebih baik amalannya, ahsanu amala. Jadi apa sekalipun yang kita lalui dalam hidup, jangan down, pasti ada cara, kena cari cara, kena usahakan sesuatu, sebab Allah takkan buat sesuatu untuk membebankan kita, dan pasti apa yang berlaku tu akhirnya akan memberi kebaikan pada kita juga. Itu saja.